Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Agak sideway, kita ada USD pada hari ini sideway semasa Euro ada kekuatan sikit tetapi dah mula bergerak sideway balik. Kita ada JPY sideway tak ke mana. GBP melemah sikit daripada komen, daripada expectation kepada pasaran. Besok kita mungkin akan ada satu usul undi tidak percaya kepada Theresa May. Itu yang bila Theresa May bercakap tadi tak ada benda baru. Sebentar tadi Theresa May berjumpa dengan ahli-ahli perniagaan dekat UK. Kita ada Barnier yang bagi press conference. Tak ada benda baru. Barnier punya komen, dia kata dia kena lihat balik apa yang dia cadangkan untuk extension selepas UK menghantar permohonan untuk keluar daripada Eurozone. Jadi tak ada apa-apa, tapi pada waktu ni kita lebih negatif kepada GBP. Untuk Australia dollar pun tak ada ke mana. Ingat minggu ini adalah minggu Thanksgiving dan juga Black Friday, orang shopping. Jadi itu akan menyokong kepada pasaran saham dan kita jangkakan Australia ada kekuatan sikit. Kita ada Kanada dollar yang agak sideway. Kita ada chef yang agak kuat pada waktu ni dan New Zealand dollar yang agak lemah. Jadi kalau nak trade, untuk pilihan saya trade something yang simple lah. Petang tadi kita dah masuk untuk NZD USD, kita keluar 4-5 minit tu dan lepas tu dia jatuh. Jadi yang mungkin yang kita boleh tengok ada kemungkinan ada volatility sikit adalah GBP USD pada semasa kita ada resistance dekat area ni 1.2845 agak dekat dan kita ada profit target juga yang not bad dekat area sini okey 1. Berapa tu 2735 jadi kita enter dengan dengan lot yang minimum 0.01 lot stop loss 1.2845 TP pada 1.2735 ni untuk tujuan yang ni bukan untuk anda copy trade tujuan dia adalah untuk anda kita sell by market tujuan dia adalah untuk anda melihat bagaimana kita come up dengan sistem dagangan. Jadi jangan copy trade taekwondo. Saya trade dia dengan untuk tujuan saya tunjukkan bagaimana anda mula merangka sistem. Kalau dia dah jadi nanti dah jadi satu teknik. Kalau anda nak ambil lah. Dan gunalah saya akan buat pada ni sampai tahun depan dan tahun depan kita akan masukkan kalau dah ada sistem kita akan cuba dia dekat saham dekat komoditi kita akan cuba benda tu untuk masa ni kita cuma trade untuk currency untuk sistem yang kita tengah buat yang tengah buat jadi jangan copy trade dia. Okey. Ara Damansara kelas pada minggu ini kita ada kelas pada hujung minggu ini dekat Ara Damansara veterans pada weekend ni Sabtu Ahad pada 24 dan 25 hari bulan jadi boleh register dekat XM punya website tu okey. Zahiri boleh explain detail sikit tak Wellington Close? Wellington Close tu simple dia. Orang dekat New Zealand keluar market, tutup balik kerja pukul 10 pagi. Orang kalau dalam market dia ada dua, satu long term player, satu short term player. Short term player dekat Wellington pun ada short term player. Jadi diorang ni keluar market. Jadi kalau dia buy tadi dia akan sell. Lepas tu kita tengoklah apa pula cerita yang jadi perhatian. Jadi kalau masa Wellington, masa awal pagi tu, perhatian adalah kepada Australia, China, New Zealand, Jepun, Singapura, Asia punya pasaran. Jadi kita tengok sentimen semasa. Jadi kalau sentimen dia kuat kepada New Zealand dollar, kepada antipodian, kepada Australia, New Zealand, kalau dia kuat pada waktu tu dan selepas pukul 10
kalau tak ada sebab lagi orang nak trade ya, tak ada baru punya cerita saham jatuh ke apa ke, orang tak Australian dollar dan New Zealand tak akan terus kuat selepas pukul 10 tu. Tu dia. Tak halo. Jadi sebab orang nak masuk tu tak ada. Sebab orang nak pegang position tu tak ada. Market ni kena faham. Market ni bergerak dua benda. Sentiment, tema pasaran dan juga data ekonomi. Jadi tema pasaran adalah apa-apa cerita seperti hubungan dagang US-China, seperti kita ada sekarang ni, kita ada Nissan, Renault dengan Mitsubishi punya chairperson, Carlos Ghosn kena tangkap dekat Jepun. Dikatakan bahawa dia tipu dia punya gaji, dia punya perolehan. Itu menyebabkan pasaran dekat Europe market tu jatuh sikit. Jadi kita ada cerita Brexit, itu tema. Apa-apa yang baru lah. Wassalam cikgu. Kalau kita ada data-data ekonomi, data-data yang kita nampak dekat Forex Factory itulah. Itu data-data ekonomi. Jadi dua tu adalah apa yang mempengaruhi sentimen pasaran hari-hari. Itu dia. Jadi untuk Wellington Close ni tak ada, dia sama juga. Kita ada Wellington Close, kita ada Sydney Close, kita ada Singapore Close, kita ada Tokyo Close. Jadi waktu-waktu tu biasanya orang balik, orang yang short term dia orang balik tutup position dia. Sebab waktu tu ada liquidity ada order lah. Jadi sekiranya pergerakan menyebabkan price action yang sharp, kita ada reversal. Sekiranya price action, jadi nak tengok price action bukan setiap masa tau. Ada masa sebenarnya. Tengok pada waktu high liquidity, barulah price action tu valid. Kalau anda tengok price action pukul 3 pagi, tak ada apa-apa. Jadi pin bar ke engulfing ke, dia tak valid pada waktu tu. Tengok time tu juga. Jadi tengok anda tengok pin bar pukul 3 pagi, itu tak ada apa-apa. Itu tin market. Jadi dia tak melambangkan keadaan market sebenar. Itu benda dia. Jadi okey, kita ulang balik untuk USD. Ingat minggu ini kita ada sebelum Thanksgiving pada Jumaat ni, dijangkakan kita akan ada kenaikan dekat pasaran saham. Pada waktu ni agak senyap sikit pasaran saham. Kita ada Apple yang dilaporkan cut dia punya production untuk Apple baru, itu boleh menekan sikit kepada Nasdaq. Tapi yang lain-lain ni nampaknya dah mula mengukuh. Dow dah semakin positif. Kita ada S&P 500 pun makin, tadi dia negatif teruk, semakin positif. Kita ada DAX yang tertekan dengan kejatuhan saham Renault, pasaran saham Nissan, sebab chairman dia tertangkap ni, tapi dekat pasaran lain agak okey. Itu yang kita nampak sekarang. Jadi semakin positif lah. Biasanya ke arah musim perayaan macam ni, orang cuba untuk last minute ditch, untuk cuba buat keuntungan dalam pasaran. Jadi malam ini, esok dan lusa, unless ada cerita besar, kita ada mungkin pasaran saham US yang lebih positif. Macam Malaysia juga. Kalau ada trade dekat saham Malaysia, nak raya Chinese New Year, nak Aidilfitri, kebiasaannya anda akan nampak rally dekat pasaran saham. Kebiasaannya, tak semua masa lah kebiasaannya. Jadi ini untuk US market pada malam ini. Saya betul malam pada hari Rabu juga kita ada durable good orders. Malam esok malam esok kita ada durable good orders pada sebelah malam hari Rabu. Lain daripada tu, untuk malam esok kita ada housing punya data. Ni jadi pertumpuan sekarang ni sebab interest rate dekat pasaran, kadar pertumbuhan dekat housing punya indeks dekat US adalah hampir sama dengan semasa housing bubble dulu, menunjukkan something yang agak membimbangkan pasaran pada waktu ni. Jadi kita tengoklah apa cerita dia. USD sendiri pada waktu ni adalah lebih neutral. Kita ada komen daripada
Jerome Powell, kita ada komen daripada beberapa ahli Fed yang nampaknya diorang ni dah mula lihat kepada neutral interest rate. Maksudnya dah mula komen menyatakan bahawa ekonomi dunia nampaknya semakin lemah. Jadi ada kemungkinan sekiranya interest rate tu tak perlu dinaikkan, dia mungkin lebih kurang agresif. Itu menyebabkan USD jatuh Jumaat lepas. Tu yang kita nampak pada Jumaat lepas. Jadi kita tengok apa komen daripada a few Fed members. William bercakap pada malam ini. Biasanya William bercakap ni tak ada impact sangat, tapi sebab oleh komen Powell tu dengan Clarida pada minggu lepas, jadi kita nak tengok apa Powell ni cakap pada malam ni, pada dekat pukul 12 malam nanti. Dia cakap apa saya tak tahu. Jadi kena tengoklah apa. Sebab dia orang ni mengundi jadi apa dia cakap kita cuma trade, kita kawal risk, itu je. Okey. Jadi untuk USD sendiri pada waktu ini masih berada dalam keadaan neutral setakat ini. Lain daripada tu, untuk Euro, kita ada Euro Group meeting di mana kita ada satu yang agak positif kepada Euro, iaitu cadangan untuk mewujudkan satu belanjawan bersama untuk European Union, European members, di mana cadangan daripada France dan juga cadangan daripada Germany untuk mewujudkan satu bentuk belanjawan yang bersama. Maksudnya dia ada satu belanjawan, lepas tu dia agihkan kepada negara-negara dalam European Union. Jadi ini dilihat sebagai menyatukan European Union members. Jadi itu adalah agak positif kepada Euro. Untuk semasa kita nampak kekuatan Euro terutamanya against New Zealand dollar, kepada kekuatan Euro against AUD, antara yang jelas kepada CAD, itu yang jelas untuk semasa. JPY tak ke mana, kita ada komen Kuroda yang tak ada baru siang tadi menyebut mengenai dia akan mengekalkan polisi semasa untuk easing bergantung kepada keadaan ekonomi. Kita ada data balance of trade Jepun di mana kenaikan daripada sudut jumlah ekspor dia, tapi pada masa yang sama jumlah import dia juga meningkat. Kita ada ekonomi Jepun yang terjejas akibat pada minggu lepas data GDP dia disebabkan oleh faktor bencana alam. Tu something yang sedang menekan kepada ekonomi Jepun setakat ini, dan pergerakan Japanese yen adalah lebih kepada apa sentimen. Tak ada faktor fundamental setakat ini untuk Jepun, tapi kepada sentimen pasaran. Ingat Japanese yen sebagai funding currency. Untuk GBP, kita ada pergerakan dia yang lebih neutral pada waktu ini. Kita ada komen daripada Barnier tadi, kita ada expectation pasaran untuk something happen kepada GBP esok kepada usul undi tidak percaya ke atas Theresa May besok. Sekiranya tidak ada besok, then kita akan ada GBP mengukuh. Sekiranya ada usul undi tidak percaya, kita akan ada GBP melemah. Jadi dia masih move headline to headline untuk GBP ni. Meriah GBP ni. Okey. Macam-macam ada. Australia dollar bergerak dengan sentimen pasaran. Pagi tadi kita ada pergerakan dia yang lebih neutral, dan selepas itu melemah. Kita ada awal pagi tadi kita ada data daripada Germany, daripada New Zealand yang menyokong sikit kepada sentimen. Besok pagi kita ada minit mesyuarat dia, RBA punya minit, Reserve Bank of Australia punya minit, dijangka lebih positif. Market jangkakan komen yang lebih positif dalam minit berkenaan, dan itu mungkin menyokong kepada Australia dollar besok, bukan hari ini, besok. Okey. Jadi sentimen semasa untuk European zone sekarang ni agak negatif sebab cerita Renault, Mitsubishi dengan Nissan punya chairman dari kena tangkap, dan Apple juga, itu yang sedang menekan sikit kepada Australia dollar. Tapi saya tak nampak dia terus jatuh lah. Tak adalah dia agak lemah, lepas tu sideway. Okay, tak ada catalyst baru lah. Unless tiba-tiba ada apa-apa. Untuk Kanada agak
sama juga neutral, tak ada catalyst baru. Kita nampak harga minyak hari ini agak pulih sikit, lepas tu naik, lepas tu jatuh balik. Mana minyak kita? Pulih sikit siang tadi, lepas tu jatuh balik. Lebih sideway, lebih pergerakan sideway. Jadi kita tunggulah apa cerita ni. Kita ada OPEC, mesyuarat OPEC pada esok yang dijangka akan mengumumkan, kita akan fokus kepada kawalan pengeluaran minyak oleh OPEC, dan dilaporkan sebelum ini dia akan kurangkan sebanyak 1.4 million barrel satu hari. Cerita dia demand tu juga menjadi hal. Supply dah turun tapi demand turun, jadi sebab tu yang kita nampak harga minyak tu jatuh. Jadi US pun mengeluarkan minyak dengan banyak. Jadi tak ada makna. US bukan ahli OPEC. Jadi OPEC cut, US tambah. Jadi tak ada apa-apa, tak ada makna. Ini untuk canola pada waktu ni. Untuk chef adalah mata wang yang agak positif, agak kuat hari ini. Kita ada cerita mengenai penangkapan chairman untuk Mitsubishi, Renault dan juga Nissan pada petang tadi, dan itu menyokong kepada kekuatan chef. Sebab apa? Sedikit risk off, sedikit risk off dalam pasaran. Kita ada saham Renault dan juga Nissan jatuh lebih 10%. Tu anda boleh tengok sini dah. Tengok Renault, saham Renault punya ni. Kita tengok kejatuhan saham dia. Ni yang dah nampak ni. Nampak ni? Tengok candlestick lah. Orang tak faham sangat kalau tunjuk ni. Kita tengok candlestick lah. Mana candlestick saya? Okey. Ni yang kita nampak saham Renault jatuh 10%. Tu yang kita nampak. Kita juga ada saham untuk Nissan. Ni yang kita nampak. Jatuh. Okey pula Nissan je apa. Ini berapa ni? Oh, okey. Ni kita ada pada saham dia tadilah. Dia pada buka market. Nissan. Kita ada untuk mana lagi? Mitsubishi. Ini pada besok. Jadi sekiranya ini berterusan, itu boleh menyebabkan pasaran saham yang menarik lah esok. Tapi US session orang tak kisah sangat sebabnya dia dalam holiday mode. Itu dia. Dalam holiday mode dekat US. Kita ada kejatuhan dekat pasaran saham dia. Siasatan dalaman yang dilakukan kepada ke atas chairman dia terdapat irregularities. Dia tidak declare dia punya income sebenar. Itu menyebabkan dia nak remove lah chairperson dia. Jadi satu skandal lah. Itu yang menyokong kepada chef semasa. Boleh ke shareholder buang chairman kalau saham jatuh? Kalau shareholder tu majority, kena pegang 5% ke atas saham, then barulah dia ada vote dalam shareholder board. Kalau setakat pegang 2 share tak ada apa-apa, Terence. Kita ada saham yang berjuta-juta jumlah saham diterbitkan. Kita baru beli 10 share ataupun satu lot, mana ada boleh buang orang. Kalau dia pegang 5%, then barulah. Okey, New Zealand dollar adalah mata wang yang lemah. Biarpun data dia awal pagi tadi cantik, tetapi disebabkan oleh kenaikan dekat US punya yield factor, itu yang melemahkan itu yang melemahkan New Zealand dollar semasa. Jadi kita ada US 10 years yield. Sebab apa kena-mengena dengan New Zealand dollar? Sebab New Zealand dollar adalah satu yield currency yang mempunyai faedah yang tinggi. Jadi sebelum ni bila USD jatuh, kita nampak NZD USD yang paling banyak bergerak naik dengan Australia dollar. Jadi bila ini dah naik balik, kita nampak New Zealand dollar jatuh, Australia dollar agak lemah. Ini cerita dia. PPI tu salah dia macam ni.
bila kita bercakap mengenai indikator, dia ada pelbagai inflation, dia ada pelbagai indikator. PPI itu adalah indikator inflation. CPI, jadi mana satu indikator yang ditengok oleh market? CPI. Jadi PPI itu keluar awal. Jadi kita boleh gunakan PPI untuk correlate ataupun menjangka apa yang berlaku kepada CPI. Faham tak, Azal? PPI itu salah satu daripada indeks kepada inflation. Jadi ada pelbagai indikator inflation. GDP pun ada banyak. Pertumbuhan ekonomi kita ada GDP dan pelbagai data lain yang diguna pakai untuk nak kata pertumbuhan ekonomi. Faham, Azal? Jadi cerita dia PPI ni adalah harga dekat kilang. Jadi harga kat kilang naik, biasanya harga pengguna naik. Itu dia. Jadi kalau kita katakan indikator inflation, PPI itu indikator inflation, CPI pun indikator inflation, PCE, HICP, semua tu indikator inflation. Okey, jadi kita nampak US punya ni semakin menaik dan kita akan nampak juga kepada New Zealand dollar yang akan tertekan. Kita tengoklah apa jadi nanti. Okey. Okey, ada soalan? Ada apa-apa soalan? Saya buat cepat sikit ni. Sebab topik kita pada malam ni kita ada 100 lebih page. Okey, kita ulang sekali lagi. Untuk USD agak bercampur-campur cerita dia. Tak ada satu yang hala tuju yang jelas untuk USD saja. Market tengah tunggu ada tak apa-apa mengenai durable good orders, sentimen pasaran pun agak mix, jadi tak ada arah untuk USD semasa. Ingat minggu ni adalah minggu untuk Thanksgiving, pada hari Khamis. Kita ada hari Jumaat, Black Friday, di mana itu adalah satu event penting untuk pasar raya, untuk shopping dekat US, di mana kebiasaannya pengguna US yang banyak move market menyumbang sebahagian besar daripada GDP dia, dia punya personal spending dijangkakan pada satu hari itu sampai 700 bilion dolar didagangkan. Macam yang China, yang kita ada sale hari itu kan, yang apa Alibaba lah, Lazada itu kan, 11-11 tu kan, itu lagi besar sebab itu seluruh dunia. Tapi ini kepada US dan kita jangkakan kebiasaannya jumlah sekitar 700 bilion dolar satu hari. Okay. Kalau next CPI naik juga dengan polisi RBNZ kekekalan rate, adakah price energy akan turun? Tak, itu akan naik. Itu akan naik. Kenapa dia dia macam ni? Bila inflation naik, kita dia kekal rate, bukannya tengok inflation tu, dia macam ni lah. Bos yang saya selalu guna tu, bos anda bagi bonus, lepas tu next apa dia nak buat? Orang tak kisah data inflation naik ke turun, kita nak tengok next dia nak buat pada masa central bank punya meeting. Bukannya kepada apa, kalau CPI naik next, jadi ke arah RBNZ orang jangkakan dia akan buat something. Jadi ke arah tu kita akan long New Zealand dollar. Faham tak? Dia macam ni lah. Kalau ada dengar dekat office, bonus bulan depan, kita tahu data sales office naik, cantik, kita mungkin akan jangka bonus. Faham? Bila terima bonus, kita nak tengok bos nak buat apa. Adakah tahun ni je bonus? Kalau tahun ni je bonus, kita terima bonus, lepas tu tak ada apa-apa lah. Tapi kalau bos cakap, macam ni korang tahun depan, kalau masih macam ni, aku bagi 2 bulan pula bonus. Kita happy lah. Faham? Jadi ke arah. Itu dia. Faham, Aizal? Buy the rumor, sell the rumors. Itu dia. Jadi tak juga terus sell the rumors. Dia tengok kepada apa yang rumors tu keluar lah. Kalau tak ada apa-apa, kalau kita nampak sell naik, mesti dapat ni. Bos pun cerita, orang duk cerita sebulan bonus. Okey, dapat sebulan bonus. Lepas tu tak ada apa-apa lagi. Tahun depan belum tentu lagi. Orang dah belanja balik. Itu buy the rumor, sell the news. Tak ada apa-apa. Orang dah trade into event tu. Lepas tu tak ada sebab pegang. Orang ambil untung. Itu yang buy the rumor, sell the news.
Tapi kalau dia kata dapat bonus, lepas tu tahun depan, kita tengok. Kalau sale bagus, saya bagi bonus lagi. Dia akan bertahan. Kalau dia tak ada bunyi pasal bonus, turun. Kalau dia kata, kalau macam ni, saya bagi 2 bulan bonus tahun depan. Naik. Itu dia. Okay? Macam tu. Try fahamkan bahasa mudah. Jadi ke arah US punya ni tak ada apa-apa. Kita ada Wall Street buka pada pukul 10.30 nanti. Tak ada apa-apa. Lebih sideways. Euro pun agak positif. Kita ada Euro Group meeting pada hari ini. Komen pun positif mengenai Brexit tu. JPY yang tak ada ke mana. GBP pun sekejap naik, sekejap turun ni. Dah naik balik. Australia dollar tertekan sikit. Tak ada apa-apa. Kanada kita jangkakan untuk US session nanti agak positif sebabnya minggu Thanksgiving kebiasaannya kita ada rally dekat pasaran jadi itu boleh menyokong sikit kepada Kanada dolar. Chef cerita pasal Nissan Chairman Goldstein tadi menyokong kepada safe haven flow sewaktu sesi Europe petang tadi dan New Zealand dollar adalah antara mata wang yang paling tertekan sebabnya yield USD mula naik balik jadi tak ada sebab orang nak beli. Tak demand untuk New Zealand dollar ni tak ada pada waktu ni. Okey, kalau tak ada soalan kita berhenti rehat dulu. Dan kita sambung pada pukul 9.36 nanti kita sambung sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita punya position yang kita buka tadi terus kena stop loss. Cepat ya. Ingat, yang ini sistem yang kita tengah buat ni, selain daripada kaedah entry, saya nak lihat cara kita meletak stop loss dan juga cara TP. Jadi ini pembentukan sistem. Sebab tu saya duk sebut, jangan copy trade dia. Ini sedang membina sistem. Fahamkan yang itu. Kita nak dapat base dia, performance dia. Satu kita trade dengan 0.01 lot. Kalau dia buat duit, maksudnya dengan 0.01 lot, kita dah nampak dia punya ni. Then kita trade lah. Kalau dia buat duit, gunakan something yang buat duit. Ini tak tentu lagi buat duit. Baru berapa entry ni. Baru berapa entry kita masuk. Jadi dia loss tadi 0.04. Jadi jangan, kita tengah membina sistem. Dia berapa berturut-turut dia loss ni. Few time 3-4 kali. Few dia break even. Jadi kita nak cuba sistem. Itu dia. Dah kita dapat base performance dia. Kita tengok performance dia dan gunakan something yang buat duit. Dan kita trade loss, win, kita tak kisah. Kita cuma percaya kepada sistem. Itu dia. Boleh? Itu cara dia anda membina sistem. Dan inilah topik yang kita cuba bawa pada malam ini. Basically kita berkedai. Contohnya kita ada Abang Lan kita. Abang Lan kita kan. Lan. Abang Lan kita dekat Miri. Dia berniaga lah. Ada something yang dia tengah berniaga. Abang Lan. Okey. Jadi setiap hari, tak semua hari-hari untung kan Bang Lan? Ada hari customer buat hal, ada hari tak ada customer, kan? Ada hari memang banyak customer. Betul tak Bang Lan? Kan? Jadi tapi disebabkan apa yang dia buat adalah something yang berulang-ulang, dia tahu hujung bulan lebih kurang dapat berapa. Sebab dia ikut benda yang sama. Faham? Kalau dia punya sistem tu tak buat duit, buat apa dia nak pakai dia? Faham? Itulah berniaga. Jadi tak semua setiap kali kita buka pintu kedai kita, kita untung. Adanya rugi, adanya untung. Kalau rugi, kita limitkan. Kalau untung, kita maksimiskan. Itu yang kita buat dalam perniagaan. Jadi dan kita tahu prestasi perniagaan kita, barulah kita nak bertahan, barulah kita nak tingkatkan kos kita. Itu dia. Jangan lihat benda yang sentiasa sama kita buat dalam apabila kita buka position masuk market adalah mengambil kos. Jadi dengan kita mengambil kos, kita tahu kita keluar $10 secara puratanya. Ada masa untung, ada masa rugi, tapi dengan cara kita secara puratanya $10 boleh buat berapa, kita tahu. Itu barulah kita berniaga. Barulah kita tak ada bimbang dengan position kita. Kena stop loss, kenalah. TP lah. Kita cuma ikut. Macam ni aku buat macam ni. Macam ni aku buat macam ni. Itu saja. Boleh Okay, sekali lagi sebelum kita tengok ke topik kita, kita lihat kepada pergerakan semasa mata wang. Sama, tak ada apa-apa banyak berubah. USD adalah sideways. Euro positif sikit pada waktu ini. Kita ada Euro Group Meeting. JPY tak ke mana. GBP positif sikit, mungkin ada something comment daripada Eurozone ataupun daripada UK. Saya tak dapat pantau. Kita tengah webinar. Australian dollar agak tertekan pada waktu ini. Canadian dollar adalah agak positif. Kita ada chef yang lebih positif dan New Zealand dollar yang tertekan. Mata wang yang paling lemah pada semasa adalah New Zealand dollar. Itu yang kita ada dalam pasaran untuk semasa. Untuk malam ini, tumpuan market adalah kepada cerita ini. Ini. Apalah dia ni nak cakap malam ni. Ni FOMC member Williams pada malam nanti. Ada lain tak? Kejap kita tengok siapa lain bercakap pada malam ni. Kadang-kadang dia orang tak list kan. Tak list semua nama. Tengok. Kita ada Williams, Euro Group Meeting, kita ada 3 months bill auction, 6 months. Tak ada. Okey. Kita ada Williams pada malam nanti. Ini jadi event utama.
Kalau dia pun setuju dengan Powell, dia kata ekonomi nampaknya dah mula tak cantik, ekonomi luar tak cantik, rate berada dekat dengan natural path, USD akan tumbang balik esok. Itu dia. Tengok apa William ni cakap. Esok kita ada RBA punya monetary policy meeting minute dijangka lebih hawkish besok. JPY, BOJ Kuroda dah 2 hari tadi pun ada dia, esok pun ada dia, ada satu event dekat Tokyo pada waktu ni. Jadi dia tak jangka sebut benda pelik-pelik lah. Trade balance untuk chef pada besok dijangka lebih meningkat, lebih positif. Germany PPI tak ada banyak. RBA low besok petang. OPEC meeting esok. Ni yang mungkin. Kita ada Carney besok juga menghadap Parlimen mengenai inflation report. Yang menjadi perhatian adalah soalan mengenai Brexit. Apa cara Carney jawab? Adakah dia akan impak kepada polisi dan apa yang dibuat oleh Bank of England? Dan seperti biasa kita ada cerita Brexit tak habis lagi. Ni yang akan jadi perhatian, dan US punya building permit serta housing start besok. Dan pada sebelah malam tu lewat kita akan ada GDP price index. Ini penting untuk New Zealand. Setakat ini dia tak punya banyak impak kepada pergerakan New Zealand dollar. Setakat ini lemah ke kuat ke tak ada banyak macam dulu pergerakan 20, 30, 50 pip untuk New Zealand dollar. Setakat ini tak ada. Okey. Jadi itu ekspektasi. Jadi malam ni kita tengok ni, ini event utama iaitu FOMC member William. Unless ada apa-apa pengumuman mengenai Brexit dan juga Itali. Hari Rabu ingat kita ada Itali punya respon daripada European Union kepada belanjawan Itali. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita masuk kepada slide kita. Stop me, tanya saya bila-bila masa apa yang kita cover dalam slide. Okey. Jadi ingat, sebagai pedagang runcit, kita cuma berdagang kepercayaan kita kepada pasar. Sebab itulah sistem kepercayaan anda kepada trading amat-amat penting. Masalahnya, saya mungkin bagi contoh yang orang tak berapa gemar lah. Kita tengok kepada apa yang ada keliling kita, all the marketing yang ada, teknik buat 1000%, teknik buat 100%, teknik yang konsisten setiap bulan, the marketing hype yang ada, itu bagi saya adalah amat tidak sihat lah. Amat tidak sihat kepada kita, kepada trader. Dia cerita dia tak payahlah. Kita balik kepada kenyataan, dan kita tahu, kita sendiri sebagai trader pun tahu apa yang kita buat hari-hari. Tak ada teknik yang konsisten setiap bulan 10%, tak ada, tak wujud. Mana ada bisnes setiap bulan 10%, tetap je 2-3 tahun. Dan soalan saya satu lagi, kenapa anda nak tetap? Kita nak lebih. Kenapa nak tetap? Dan apa yang banyak berlaku sekarang ini adalah di mana, itulah sebabnya saya keluar berkongsi pengalaman pada tahun lepas. Itu sebabnya saya keluar. Banyak sangat marketing hype ni menyebabkan negatif kepada tanggapan industri kita. Banyak orang, dulu-dulu lah, kalau dulu-dulu trade apa? Forex. Kaya. Ataupun trade, forex, itu scam. Dua je. Kalau tak kaya, scam. Betul tak? Rosak mindset orang yang join. Kita pun kadang-kadang saya tak nafikan ada pedagang berjaya. Anda boleh tahu siapa yang berjaya dengan tak berjaya tau. Dia macam ni, dia tak, yang ada nampak hype tu lah, yang kita nampak hype tu daripada sudut trading. Saya tak bercakap mengenai sudut marketing dan lain. Saya bercakap mengenai sudut trading. Kita tahu siapa yang boleh trade dan siapa yang tak boleh trade. Ada pelbagai lah MLM, ada pelbagai. Jadi bagi saya lah, kita tak dapat ubah orang. Yang kita dapat ubah adalah diri kita. Sebelum kita dapat nak bercakap kat luar tu, kita ubah diri kita dahulu. Mindset kita dahulu. Itu dia, berniaga. Tolonglah berniaga.
jangan guna perkataan ini boleh hentak lot, oh ini bolehlah besar sikit, oh ini tak payahlah. Bukan tempat dia. Bukan kacau orang. Merosakkan industri kita. Kita nak orang hormat kita. Bila dengar nampak berapa kali raya kalau anda bercampur, orang tanya kan, keluarga tanya, kau buat apa sekarang ni? Oh, full time trading. Oh, trading apa? Forex. Dia tengok kita pun macam negatif. Betul tak? Ada tak kena? Kalau siapa yang full time trading ni, kalau ataupun orang tanya, oi, aku tengok kau sekarang ni okey je. Kau buat apa? Trading. Trading apa? Forex. Biar betul. Okey ke? Dia akan soalan macam tu. Dia orang tengok, yes. Orang tengok dia macam bisnes yang menipu. Padahal kita tahu ada market sebenar kat luar tu untuk Forex. Dan bukan hanya ni, bank pun trade Forex. Kenapa bank trade Forex tak ada ni? Sebabnya perception negatif yang kalangan kita sendiri, hujung minggu gaduh, berlawan-lawan ni, kutuk broker ini, kutuk broker sana, kutuk teknik ni. Tak, orang tengok apalah dia orang ni. Tak payah wujudkan something yang positif lah. Saya pun bila hujung minggu malas nak tengok sangat dekat media sosial. Kalau saya naikkan gambar makan dia. Whole life. Yes, my whole life family tak percaya saya trade Forex. Itulah sebabnya all the negativity, Falani Sami, the thing is to change people, we cannot change people. We change ourselves. Gambar tengah jogging kan saya ni. Jadi itu sebab tu saya weekend saya malas sangat. Saya malas nak komen sangat kat Facebook tu. Dia cerita-cerita yang positif lah. Orang tengok komuniti kita apalah. Tak sihat lah. Buat something yang positif lah. Kalau orang bergaduh jangan sambung. Jangan pergi, orang Sarawak cakap jangan sambung, jangan pergi like, jangan jangan panjangkan cerita dia. Itu je. Bina satu komuniti yang sihat, satu komuniti yang membina lah. Tolong sebab saya sayang industri ni, sebab ini industri kita. Bila orang tak hormat, kita terasa lah. Tapi dan yang buatnya kita sendiri, itulah dia. Jadi tukarlah kepada mindset yang lebih positif. Jadi ingat kita cuma berdagang kepercayaan kita. Bina satu yang sihat lah. Bentuk satu trading system berniaga. Tolonglah. Ini cerita pasal bangga tu dekat Facebook. Oh, ini lot besar sikit ni, ontak lot. Itu berjudi. Orang yang tak trade pun baca pun. Nampak tu tolong. Kita sendiri kadang-kadang tanpa sedar kita sebut benda tu, kita type benda tu. Orang tengok, aduh, ini trading apa macam ni, naik, oh ini apa, oh ini boleh 1000%, 2000%. Tengok dia tu sama je, tak ada dia beli pulau ke, beli negeri ke, beli Malaysia ke, beli Argentina ke, tak ada pula kan. Jadi buat benda yang nyata lah, buat benda yang sihat. Itu saja. Bentuklah sistem dagangan, berniaga online. Fahamkan, apabila kita bercakap mengenai strategi dalam trading, terbahagi kepada dua, iaitu kepada pengurusan serta dagangan. Masalahnya, ramai trader dia cari ini, trading. Let me tell you now, dia tidak jadi. Tanyalah trader lama-lama lah, makin lama dia punya teknik pun makin simple kebiasaan. Dia masuk simple-simple je. Mana yang ditekankan? Ditekankan kepada pengurusan. Kalau dia lama lah. Kalau dia sekejap timbul, sekejap tak timbul, biasanya apa? Duit tak ada lah. Dia sekali trade. Sekali tak trade. Duit. Dia bukannya pasal trading. Buat duit adalah daripada pengurusan. Itu dia. Jadi bentuklah trading system yang lengkap. Ia ada satu kemahiran. Kemahiran daripada sudut berdagang itu sendiri, trading. Dan kemahiran daripada sudut mengurus. Dia bukannya pasal trading yang kita tak tahu. Kita tahu trade. Masalahnya trader ada teknik dia tahu trade. Masalahnya waktu dia buat duit,
okey. Bila tak buat duit tu, dia gabra, dia tak tahu nak buat apa. Kemahiran dia cuma untuk enter market. Kemahiran keluar market tak ada. Kemahiran mengurus duit tak ada. Masuk lot itu nampak orang yang tak mahir. Dia macam ni lah. Terima gaji, anda pergi belanja besar-besar. Lepas tu tak fikir bil, tak fikir nak belanja rumah. Ada terus belanja. Oh, malam ni parti, habis. Itu sama lah. Lot besar-besar, masa cantik, okey lah. Masa tak cantik, habis. Jadi fikirkan benda ni, berniagalah. Jangan judi, jangan berjudikan akaun anda. Pastikan anda tahu objektif anda, pengurusan risiko dan berapa nak trade cukup untuk satu position tu tiap-tiap kali. Okey. Trading ni 100% psikologi. Saya salah seorang pengikut yang memang mengikut Dr. Van Ketap. Dia seorang daripada NLP trainer yang famous dekat bidang kita ni, dalam industri kita ni. Bila kita bercakap mengenai psikologi, dia terdiri daripada 3 benda. Siang tadi kita dah lihat kepada diri trader dan juga kepada market. Malam ni kita akan tengok strategi bagi seorang pedagang. Jadi kena faham, trading ni satu kemahiran. Saya bermula sama kalau cerita pasal forex. Kita belajar teknik, ambil daripada internet. Tahun 2006 ingat lagi, ambil daripada internet. Dah lah nak buka YouTube tu, nak buka internet tu satu hal. Buka sebab dulu slow, dial in, dial up 1511 siapa ingat lagi. Nak buka satu file tu 15 minit barulah satu page tu. Slow sangat waktu tu. Kalau banyak grafik, aduh pengsan. Jadi ingat macam tu je trade. Ambil satu teknik, trade kaya. Itu kita punya ni. Kita fokus kepada duit. Bila jadi tu okey. Bila jadi okey. Bila tak jadi, kita tengok duit je. Bila tengok chart, kita tengok apa? Yes, 10 tahun lepas, 2006. Bila kita tengok chart, kita tengok apa? Kita tak tengok price action selalunya. Kalau anda tengok price action pun anda tengok candle satu-satu, anda tak tengok structure market. Ataupun anda tengok account balance. Siapa yang tengok chart tengok account balance? Ada tak? Dia tengok turun naik duit dia. Maknanya, kalau anda buat benda tu, anda tak ada pengurusan. Tak ada. Anda tengok kepada cash, anda tengok kepada duit. Dan percayalah, selagi anda bertuankan duit tu, anda tak akan lari daripada masalah emosi dalam trading. Masa cantik, okeylah. Tak ada test teruk sangat. Masa tak cantik tu, anda akan buat benda yang anda menyesal buat sebelum-sebelum ni. Cerita sama je cerita dia. Berkali-kali. Tengok balik berapa kali anda buat mistake yang sama. Lot tak kena, entry tak ikut teknik sendiri. Bila loss pegang, bila profit 2 pip keluar, nasib baik. Menggunakan perkataan nasib baik. Itu bukan perkataan trading. Itu adalah perkataan bidang satu lagi. Masa tu anda akan bertukar-tukar teknik. Macam-macam. Cuba belajar fundamental, cuba belajar technical, tukar teknik ini, tukar teknik itu, dan anda akan tengok semua orang lain hebat. Ada trader hebat, master, sifu, apa lain. Macam-macam lah. Mana ada master-master, sifu-sifu ni dalam tradingnya? Tak ada. Soros tak bagi nama dia Master Soros. Tak ada. Soros dia nama dia. Mak dia pun panggil dia Soros. Kalau mak dia ada lagi. Tak ada. Tak ada master-master ni lah. Tak payahlah. Itu merosakkan. Tak ada. Tak payahlah. Belajar kenal diri. Baru tahu diri ni tak tahu. Itulah dia. Bukan dia pasal belajar market. Kita belajar diri kita. Itu rahsia dia. Kita berniaga ni kita nak apa? Itu dia. Bukannya terus tahu cara buka kedai, tutup kedai. Yang hancurkan kita, kita malas kedai tu. Sekejap kita buat macam ni, sekejap kita buat. Macam mana kita nak ada income yang ni? Kita tak tahu 5 tahun lagi apa matlamat kita. Tak ada business plan.
Itu cerita dia. Itu benda tu yang kena tekankan kepada diri kita. Okey. Conscious incompetent. Masa tu kita tahu yang kita tak tahu. Selagi anda lekat kepada duit, anda duk tengok duit, ya, anda akan lekat kat sini. Macam mana nak keluar daripada situ? Sekiranya anda faham bahawa trading adalah satu part of dia. Bukan satu part yang utama dalam trading kita. Dia kepada bisnes kita. Buka kedai, yes, penting. Tapi cerita mengurus kedai, itu lagi penting. Ya? Part mengurus. Sekiranya anda boleh fokus instead of duit kepada mengurus, anda lihat kepada costing, barulah anda lihat kepada untung, ya? Apa matlamat untung anda, tapi kepada proses. Anda ikut disiplin macam ni dan anda tahu prestasi. Barulah anda nampak bahawa aku boleh trade. Conscious competence. Anda fokus anda kepada apa? Kepada proses. Kalau itu anda dapat keluarkan kepada proses instead of tengok duit, masa itulah anda akan mula tahu yang anda boleh trade. Anda boleh berniaga dalam online trading. Sekiranya anda fokus hanya kepada buat duit, percayalah anda tak ke mana. Anda ikutlah teknik apa pun. Anda disiplin ikut teknik tu, turun naik jaga risk management, tak. Dia bukan pasal itu saja. Dia pasal apa anda nak buat plan anda untuk bisnes anda. Itu dia, conscious competence. Dan sekiranya anda dapat mendalami dalam diri anda, apakah emosi positif yang anda boleh gunakan dalam trading anda, apa emosi negatif yang anda elakkan dalam trading anda, barulah anda dapat masuk kepada peringkat unconscious competence. Itu secara automatik. Okay? Dalam diri seorang pedagang, dia kena ada kepercayaan yang sesuai lah. Kepercayaan yang sesuai lah. Saya paling pelik orang bergaduh pasal teknik. Ini yang bestnya. Orang bergaduh pasal teknik, orang bergaduh pasal cikgu, orang bergaduh pasal broker. Saya tak faham benda tu sebenarnya. Apa hal? Kenapa? Kita ni trade sendiri. Kenapa nak negatif yang macam tu? Itu cuma satu distraction kepada kita. Tolong jangan panjangkan cerita ni dekat media sosial tu. Kita pun terdedah pergi like, pergi komen, tambah lauk. Tak payah. Tak payah. Biar aje. Jadi kalau kita hindarkan benda negatif macam ni dan kita berkongsi benda yang positif, barulah orang nampak kita steady. Barulah orang nampak industri kita ni, bagus ada orang ni kan. Barulah orang hormat. Ini kita minta orang hormat kita. Tapi kita buat benda yang tak apa-apa kan. Posting pun, media sosial, dekat depan orang pun benda yang tak cantik lah. Jadi nak orang hormat, kita hormat diri kita sendiri dahulu. Itu objektif dalam dagangan, buatlah something yang nyata. Ada business plan kita nyata. Apa strategi kita untuk mencapai keuntungan yang kita nak berdasarkan modal yang sesuai kepada portfolio kita. Dan cari kelebihan anda. Kalau anda tak faham fundamental, pakai technical, cari kelebihan. Apa kelebihan anda? Okey? Di sinilah kenapa dua ni penting. Anda dah tahu objektif anda bina satu sistem dagangan yang untuk capai objektif anda tadi. Ingat, kita punya teknik yang ini tadi adalah untuk mencapai sebulan, mana pula akaun tadi? Sebulan kita nak capai, mana ni? Sekejap, saya buka dia. Sebulan kita nak capai 30%. 10%. Ini yang kita nak capai, 10%. Cerita dia, pada waktu ni kita tak tahu performance sistem ni. Ini sistem yang kita baru buat. Tak tahu performance dia. Jadi, masa kita tak tahu, kita trade yang kecil dahulu. Dia bukannya pasal account to grow. Kita tengok daripada sudut, kalau saya ambil secara besarnya, kita ambil satu jumlah risk yang sama, berapa boleh buat? Di situlah kita tahu expectancy sistem. Dia bukan pasal modal. Ramai orang sibuk modal tak cukup. Bukan pasal modal. Dia pasal kita tahu prestasi sistem
kita dulu. Barulah kita tahu kita nak disiplin dia. Bina dulu. Macam yang saya buat tu, trade dia dulu. Esok trade 0.01 lot micro, boleh? Trade dulu, tahu performance sistem kita over 30 kali entry. Kita tahu performance secara puratanya, ini purata dia. Then kita trade dia. Kalau dia positif, kalau dia break even, kita tak pakai dia. Kita turunkan balik. Kalau dia negatif, tukar. Jangan setia-setia kepada teknik. Dekat retail ni, ramai yang setia kepada teknik. Tu satu lagi tak ada. Setia kepada yang kita tahu dia buat duit. Itu boleh. Dan kita sendiri pakai prestasi dia. Sinilah kita berbeza dengan institution trader. Banyak yang kita tengok tu 1-2% lah, trade lah, apalah. Itu banyak konsep daripada institution trader. Trade cara kita, toleransi kita, apa yang kena dengan anda, personality anda. Anda nak ikut orang lain, amat payah. Tapi, ketahui adakah sistem anda itu menjadi atau tak menjadi. Jangan buat yang anda tak tahu. Itu dia. Fahamkan makna asal dia daripada duit yang kita pakai, modal yang kita guna pakai. Fahamkan dari sudut time frame. Ini asas dia. Ramai orang, apa benda ni Zul? Ini asas dia. Kalau kita pakai duit yang kita tak dapat nak hilang, duit simpanan kita, kalau dia hilang, payah aku ni kalau emergency apa, kita dah simpan duit 5-6 tahun lepas tu trade. Lepas tu dia float, teruk. Nak MCE dah account tu, habis duit kita, simpanan kita. Waktu tu anda tak dapat nak cut. Anda tak dapat nak cut position. Nak cut loss, tak dapat. Itu. Jadi kalau anda trade duit simpanan dan anda trade sebab nak buat lebih, kalau simpan jadi 4% je setahun. Baik, aku trade kan. Kalau anda tengok simpankan ASB 7% setahun, simpan tabung haji 5% lebih. Kalau simpan dekat sini dapat 8%, dan simpan kat sini dapat 9%. Cuba aku trade. Kalau trade ni mungkin boleh dapat 10% tahun ataupun 10% sebulan. Tinggi sikit. Dan kita trade dengan cara yang jangka panjang lah. Something yang ni. Sebab duit tu duit simpanan. Kita tak adalah kita nak withdraw dia. Kita nak bina dia sampai satu jumlah, barulah kita bina portfolio. Tadi ada 1,000, sekarang ni nak grow dia jadi 10,000. Tak adalah kita pergi withdraw, kita compound. Ramai orang kita bila dengar compound dia tak berani. Sebabnya apa dia buat mistake banyak. Dia buat tak sanggup cut loss, dia macam-macam lah. Yang mistake-nya bukan market, bukan broker. Yang mistake-nya kita. Itu dia. Lepas tu semua salah orang. Itulah masalah. Berniagalah, buat something yang nyata lah. Risk capital, modal yang kita guna pakai, kita kena tengok kita punya net worth. Kalau anda mempunyai banyak sumber pendapatan yang setiap bulan berjalan, anda nak ambil risiko tinggi, ambil lah. Sebabnya kalau apa-apa hal, anda ada income lain. Kalau anda ada duit tu, trade lah dengan berhati-hati, trade lah dengan lebih ni. Ada yang kata tak apalah, sekarang ni modal kecil, kalau modal besar nanti bolehlah ikut trade plan. Kalau modal kecil pun tak boleh ada disiplin, modal besar lagilah teruk tak ada disiplin. Sebab dia anggap dia dah ada duit. Masa modal kecil tadi memang dah kumpul habit tak elok, dah ada duit, lagi teruk perangai. Lagi teruk. Percayalah. Saya mengalami benda ni. Sebab tu saya tahu. Saya melalui benda ni. Yang apa saya letak ni, apa yang berlaku kepada diri saya, kalau tak tahu. Jadi inilah sebabnya saya rasa saya nak kongsikan. Sebab saya tahu dia, saya kena sendiri. Sebab tu saya berani sebut dia. Investment objektif, kenapa? Pernah MC. Let me tell you this lah. Apa yang saya buat, saya seorang trader yang amat jaga risk. Setakat ini, kalau saya tak lihat MC account Fukion Chan, saya lihat kepada portfolio. Kalau MC account, sebab saya trade, katalah saya nak trade account ni, account ni, mana account kita tadi? Account ini.
akonnya. Kalau ikut kita punya webinar ni, saya selalu cerita benda ni, di mana saya nak buka satu position, saya internal transfer sebanyak $10, $50, $100 untuk position size itu saja. Jadi kalau dia ni MC lah account tu. Faham? Tapi saya tak MC kan saya punya portfolio. Setakat ini berapa tahun? Daripada 97 trading sampai sekarang, alhamdulillah portfolio saya tak pernah MC. Portfolio bukan MC, portfolio tu tak pernah rugi. Itu dia. Setakat inilah. Itu portfolio. Itu bezanya. Bila anda berfikir sebagai seorang trader, anda tak akan jadi trading. Anda kena berfikir sebagai seorang peniaga. Duit kita tak semua kat akaun. Kadang-kadang duit kita duit kita kat kedai. Kadang-kadang duit kita kat kedai kena rompak. Kalau kena rompak sekali tutup kedai dah. Itu bezanya portfolio. Boleh Bukan Chan. Itu dia. Bukannya kepada depo kat akaun. Saya tak trade kaedah itu. Faham? Itulah yang saya duk cerita selama ni. Fikir mengenai portfolio. Anda berniaga. Buat macam peniaga lain. Aku nak berniaga berapa cukup? Berapa nak buat? Kalau nak buat 1,000. Kalau sistem kita aimkan 10 patut. Maksudnya kena 10,000. Masa tu tak ada 10,000. Ada 1,000. Kenapa aim 1,000? Aim 100. Kita buatlah benda yang masuk akal. Kita nampak sistem, tambahlah modal. Itu je. Boleh lihat portfolio, bukannya lihat kepada depo. Ini lihat depo. Depo $10, depo 100, MC depo lagi. Jadi berapa berniaga? Itu tak tahu masalah. Investment objektif. Kenapa anda trade? Adakah anda menggunakan capital sebenar anda, modal anda, ataupun anda sedang trade menggunakan market money? Jadi cara dia lain. Kalau anda gunakan market money, anda gunakan duit disposable, duit yang tak ada pun tak apa. Anda akan trade dengan lebih risk lebih tinggi. Jadi kalau nak trade risk lebih tinggi, bina satu sistem untuk dia. Jangan main sembrono, main tekan je, jangan. Dan akhirnya adalah kepada experience. Anda experience kat sini, anda dah ada sistem atau tak ada sistem, dan anda tahu performance sistem berkenaan, dan anda boleh preserve capital anda menggunakan satu sistem trading yang menekankan kepada portfolio. Berniaga lah. Bila kita pilih untuk online trading ni, sama ada forex, CFDs, komoditi dan sebagainya, dia adalah satu risk yang tinggi. Dan kita ada base kat situ. Base kat situ kita punya harta. Yang tetap. Instrumen pendapatan tetap. Sama ada cash, simpanan saving kita. Sama ada money market, fixed deposit. Sama ada investment link insurance. Apa-apa yang pendapatan tetap. Ni dekat sini. Base kita. Bina base anda lah. Buatkan investment portfolio, tuliskan kalau anda ada ASB, ada amanah saham, ada apa-apalah. Kalau anda beli rumah dan sewakan rumah berkenaan, itu aset. Kalau anda beli rumah dan bayar hutang rumah, itu liability. Kena faham itu. Dekat mana anda letak. Kalau anda beli tanah, lepas tu anda sewakan tanah, itu adalah aset. Kalau anda tak ada tanah tu dormant. Anda setiap bulan setiap tahun bayar cukai pintu tanah, itu adalah aset, itu adalah liability. Kena faham. Jadi senaraikan anda punya investment portfolio ni, apa asset class, dan dia lebih bertujuan untuk bereta. Itu ini ada kena-mengena dengan trading anda. Sebabnya kalau anda tengok setiap bulan, bila kita bercakap mengenai investment portfolio, kita bercakap mengenai jumlah ini, jumlah ni. Katalah setiap bulan anda keluarkan untuk EPF. EPF tu semua adalah untuk base anda tau. Senaraikan semua. Berapa anda letakkan untuk investment portfolio anda? Dan berapa anda nak letakkan untuk trading? Contohnya setiap bulan anda keluarkan EPF apa semua, katalah 500. 500. Dan anda punya duit ada lebih cash
lepas tolak 10%, ada lagi 500. Apa kita biasa buat? Kita pergi depo 500 tu semua kan? Jangan. Jangan buat macam tu. Maksudnya, anda ada kesemuanya, anda invest, ada duit investment 1,000. Termasuk saving 1,000. Ada 1,000 Kalau ada campur EPF, campur tabung haji, campur apa semua tu lah. Bukan yang belanja tau. Something yang kita gunakan untuk ke depan. Maksudnya untuk naik haji, nak simpan duit untuk beli rumah, beli kereta, dan apa-apalah duit simpanan kita. Dan lihat berapa semuanya. Okey, katalah kita dah set aside 500. Kita ada cash lagi 500 dan kita nak depo 500. Ini yang 500 awal tadi adalah termasuk saving 10%. Kita ada lagi 500 contohnya ataupun 600 kepada 400. Okey. Jadi kita ada 1,000. Okey. Anda tengok, katalah anda punya risk tolerance adalah konservatif. Kita tadi dah simpan dekat ni 600. Anda ada ada 400 lagi. Lepas tu anda nak depo semua kepada forex. Jangan. Kalau anda konservatif, anda mungkin letakkan apa? Macam mana? Anda alihkan kepada 100 lagi kepada saving dan depo kepada ini cuma 30%. Cuma yang lebih tadi sebanyak berapa peratus tadi itu dia. Lepas tolak 100 tadi. Kalau anda high risk, anda mungkin boleh kurangkan ASB anda. Kalau anda ni, itu dia. Anda tengok siapa anda. Kalau anda balance, ni cara dia. Balance kan. Dia bergantung kepada anda. Kadang-kadang orang main letak je. Main letak ASB 200, main letak. Tak. Sebelum anda buat benda tu, tengok anda punya toleransi kepada risiko. Faham? Inilah benda dia. Merancang sebagai pelabur. Barulah kita fikir pasal trading portfolio. Trading portfolio anda, katalah anda tadi trading portfolio itu adalah satu bentuk investment tau. Katalah anda tadi ada anda dapati anda terlalu banyak simpan ASB. Padahal risk tolerance anda adalah balance. Dan anda mungkin nak letak lebih sikit kepada portfolio trading. Bukannya pergi depo. Dia cerita dia, sediakan satu account, satu account bank. Ataupun satu account bank ataupun Skrill ke, Neteller ke, ataupun depo dekat broker, simpan dekat satu trading account. Yang dekat XM ni dia tak ada wallet. Kita boleh simpan depo satu account. Ataupun account bank, ataupun net kita, ataupun Skrill kita, ataupun apa-apa juga cara anda lah. Tempat yang kita bina kita sebagai trading portfolio kita. Okay? Tengok macam ni. Biarpun anda dah ada running position, anda masih depo. Biarpun tengah profit, anda masih depo. Kalau kepada pecahan ini. Kepada pecahan ni. Okay? Faham itu? Yang ni. Yang ni faham. Jadi kalau anda dapati ada cash lebih dan anda dapati ini adalah allocation untuk forex ataupun allocation untuk saham. Mana anda letak? Letakkan dalam portfolio dia. Asingkan duit tu. Plan duit anda. Tak secara langsung, portfolio anda akan meningkat melalui kaedah ini. Sebabnya anda ada income pasif ataupun income aktif daripada kerja yang cukup untuk naikkan portfolio anda. Boleh Jadi bina trading portfolio anda. Trading portfolio ni macam ni. Berapa anda nak buat? Dia tengok kepada income target anda. Berapa sebenarnya? Kalau anda kata 1,000. Tengok something yang masuk akal. Mungkin 10% daripada portfolio. Itu tinggi sebenarnya. Tapi kita letak dulu. Kita tengok perjalanan sistem kita berapa bulan. Kalau nampak tak dapat capai, dan kita turunkan. Maksudnya kita turunkan objektif kita. Ataupun kita kena naikkan modal kita. Itu je. Dia pasal buat duit. Itu je. Dan nak buat duit, kena ada duit. Itu je. Buat benda yang berniaga lah. Buat benda yang masuk akal. Dan had mana kalau rugi? Had mana? Kita kena tengok balik portfolio kita. 30%, 10%, 20%, 50%. Kalau kita nak katakan, oh ini tak cantik dah ni, dah rugi dah ni. Berapa peratus?
Jangan duk depo je. Ni bukan duit depo. Ni cerita dia adalah kepada keseluruhan dalam broker, dekat bank kita, duit yang kita khaskan untuk trading. Semua ni. Boleh dan rekodkan transaksi anda. Rekodkan dia. Okey. Ketahui sebab apa anda trade. Adakah dia financial freedom, retirement plan, extra income, major purchases, anda nak beli rumah, nak beli apa, start trading online untuk nak capai satu jumlah, cukup aku tak trade dah, aku dah dapat beli rumah. Itu contoh dia. Ada orang trade macam tu. Dia trade sebab nak beli kereta, start dengan 1,000, dia trade, cukup beli kereta. Tak cukup, MC tak jadi kereta. Itu. Boleh juga. Untuk extra income. Extra income duit lebih. Duit lebih. Jangan guna duit simpanan untuk extra income. Duit simpanan ada 1,000. Lepas tu ada trade hari-hari nak withdraw, tak dapat. Minggu-minggu nak withdraw, tak dapat. Pastikan anda guna duit lebih. Sebabnya kalau hilang, anda akan trade dengan jangka pendek dan lebih berisiko. Itu adalah extra income. Okay? Kalau kita kata financial freedom, berapa jumlah dia? Ketahui ramai nak jadi full time trader. Dia cerita pasal modal cukup. Kalau modal cukup nanti, modal besar nanti, aku nak jadi full time trader. Macam ni lah. Tengok, anda dah boleh ke trade, cukup untuk tampung belanja anda bulan-bulan. Kalau tak, anda withdraw daripada akaun anda. Lama-lama akaun tu makin kurus. Makin tak ada duit. Habis. Masa itulah anda akan buat magic show dalam trading anda. Tak ikut proses, start bimbang dengan duit, habis. Jadi senaraikan perbelanjaan asas, perbelanjaan lain-lain dan saving anda. Dah cukup, anda trade boleh buat benda ni. Anda nampak akaun anda, okey, masuk akal, jumlah sebenarnya masuk akal. Barulah cerita pasal full time trading. Kadang-kadang dia nak jadi full time trading pun tanya berapa? Ada bang, ada 1,000. Aduh. Berapa nak buat sebulan? Saya nak daripada 1,000 saya nak buat 500 setiap bulan. 50%. Payah. Mungkin ada yang boleh buat 2-3 bulan. Bulan keempat tahulah cerita dia seperti biasa. Dah lah. Masuk, buat something yang masuk akal. Position sizing model. Inilah dia. Tolong tanya soalan kalau anda tak faham benda ni. Ini asas. Ini yang kita sedang buat dengan sistem kita tadi. Ini asas. Kalau anda dapati anda trade ada rasa risau kepada kena stop loss. Kenapa itu berlaku? Sebab anda tak tahu berapa sepatutnya anda trade. Itu dia. Saya adalah seorang anti martingale. Kaedah saya. Saya tak percaya dengan martingale lah. Itu je. Ada yang kata okey, kalau teknik dia pakai okey, okey lah. Tapi saya tak setuju. Itu saja. Itu saya lah. Itu personal opinion saya, bukan XM. Itu personal opinion saya. Kalau anda pakai dan jadi duit kepada anda, pakailah. Pakailah. Saya tak ada ni. Tapi saya sendiri saya tak pakai. Itu saja. Okey. Nanti saya update. Link ni ada yang baru. Bukan link ini. Ada ni. Itu nanti saya tukar link ni. Link ni dah tukar baru. Dia tukar kepada ni. Saya pun perasan semalam, 2 hari lepas ada orang cakap. Ni link lama dia. Tak ada dah. Dia dah keluar benda lain. Jadi nanti saya ambil yang baru, letak kat situ. Okey, cerita dia, setiap risiko, bila kita enter position, benda yang semua orang buat sama adalah setiap kali letak position, dia ambil risiko. Kenapa kita tak ada teknik untuk risiko? Yang kita ada teknik untuk enter. Lepas tu cerita 1-2%. Kan? Jangan ambil lebih daripada 5%, 20%. Bukan. Let me tell you, tak. Dia tak ada satu standard untuk seorang. Dia ada kepada kesesuaian seorang trader. Sebelum cerita itu, kita nak cerita dulu performance system. Dengan tahu benda ni, kita tahu apakah performance system kita. Boleh? Apa yang saya maksudkan? Kita kira expectancy, jangkaan untuk trading kita. Kita tahu
kalau berdasarkan teknik aku ni, kalau letak sekali entry $10, ada untung ada rugi, tetapi secara puratanya $10 boleh buat $5. Secara puratanya $10 boleh buat $7. Secara puratanya $10 boleh buat $10 juga. Letak $10 boleh buat $20. Kita tahu. Orang tanya kita boleh jawab straight. Berapa performance kita untuk sistem berkenaan. Bukannya tengok tunjuk SS account. Bukan. Bukan cara tu. Kita nak tengok overtime. 30 kali entry dan seterusnya. Barulah kita ada satu prestasi. Barulah kita tahu kedai kita ni okey ke tak. Kita buka pukul 8 dengan cara buat sama. Ini prestasi dia. Barulah kita berniaga. Selagi anda tak buat benda ni, anda akan buat benda pelik-pelik. Tolonglah buat benda ni. Rekodkan anda punya transaksi satu-satu. Kalau anda scalping ataupun anda menggunakan robot, apa yang anda boleh buat adalah kirakan satu hari scalping berapa anda nak scalp. Hari ini aku scalp dengan modal $50. Letak $50 scalp. Lepas tu hujung hari $50 jadi berapa? Kalau dia rugi jadi $25, maksudnya kita loss negatif 0.5. MC, itu 1A. Jangan letak semua satu akaun. Dalam tu ada $2,000. Lepas tu ada trade, dalam tu buka lot kecil-kecil. Bila float dia ada hold. Itu penyakit. Saya nampak ramai buat cara tu. Dia bukan. Internal transfer. Sebabnya selagi ada nampak duit dalam tu, apa anda buat? Ada hold. Hold. Lama-lama ada pergi trade lain. Lama-lama apa jadi? Makin banyak negatif, lama-lama lepas tu MC account. Berapa kali buat benda tu? Kalau cut loss awal samalah yang ni tadi. Ni contoh dia. Ni sama. Kalau kita trade SL 50 pip, TP 150 pip. Katalah dia float 10 pip. Itu negatif 0.2. Bukan 1A. 1A kita asas dia 50 pip. Jadi kalau kita rugi 10 bagi dengan 50. Kan jadi negatif 0.2 kan? 0.2. Simple je. Matematik simple je. Buat kirakan ni. Rekodkan trading anda. Rekodkan dia. Lepas tu bagi. Dapatlah. Kalau sistem sekarang ni, kita punya sistem 7.2A pulangan dia. Ini bagus tak bagus? Kita bagikan 8. Sekali entry secara puratanya 0.9A. Ini something yang agak tinggi. Ni, bagi grading lah kepada sistem anda. Nasihat saya pakai yang saya pakai ni dulu. Ramai trader dia bagi tahu saya, oi bang, saya punya sistem bang, 5A. Let me tell you now lah. Mungkin mula-mula ni yes. Setakat ini, seumur hidup saya tak jumpa lagi 5A. Paling tinggi saya jumpa adalah 1.7. Yang saya sendiri jumpa lah. Mungkin ada orang lain jumpa tinggi lah. Seumur hidup saya. Yang dah jalan 3 tahun. Teknik tu dah berjalan. Trading tu dah jalan. Jadi pulangan dia adalah 1.7A. Itu yang paling tinggi saya jumpa lah. Dan sistem kenaan dah berjalan 3 tahun. Itu satu EA dulu. Jadi rekod bagi grading. Cara dia macam ni. Tinggi tu, dia 1.7. Ada yang dia tak bahagi total trade, bang, dia lupa kena bahagi. Itu dapat tinggi. Itulah. Bila suruh bahagi jadi 0.1. Tahu. Saya pun tengok, uish, tingginya 18A. Bila tengok, dia lupa bahagi. Tinggi. Bahagi kan. Barulah kita dapat bacaan untuk sekali entry. Ataupun anda guna EA untuk sekali jalan EA 1 hari. Ataupun untuk scalping 1 hari. Kalau scalping, anda letakkan anda punya frequency of trade sebulan 20. Itu dia. Okey. Tahu performance lah. Prestasi anda sehari secara puratanya kedai anda buat berapa. Kalau anda position trade, tengok kepada purata 30 entry, position trade 30 entry, barulah kita tahu performance kita. Dan tengok, bila anda tengah buat, baru nak buat, tolong trade dengan 0.01A. Boleh? Kita cuba tengok A je. Lepas 30 tu,
Katalah sistem anda bagi pulangan 0.3%. Sistem anda tengah bagus sahaja. Ada trade macam biasa, position yang kena dengan anda punya objektif. Nanti kita belakang ni ada dia punya kiraan. Lepas tu trade macam ni. Kalau anda dapati anda punya prestasi menurun balik jadi 0.1. Trade 0.01 lot balik. Trade 0.01 lot. Micro. Turunkan balik habis-habis. Tengok dia naik balik 0.2, trade macam biasa. Dia naik, okey, trade macam biasa. Trade ikut anda punya risk management. Tapi kalau dia turun 0.1 je, anda terus pergi 0.01 micro lot. Ini advantage anda. So anda cuma tengok risk, bukannya tengok dolar. Boleh? Sentiasa ada unfair advantage kepada anda. Anda boleh main duit tu. Itulah cara kita main duit. Boleh tak. Dia macam ni. Benda ni macam mula-mula ada trade 30 kali entry dulu. Katalah 30 kali entry masih 0.1 ataupun negatif. Tengok balik sistem anda, apa yang aku patut buat untuk cantikkan dia. Try something baru dalam sistem anda. Barulah ada trade lagi 30. Bila ada introduce benda baru 30 Introduce benda baru buat 30. Dia positif. Katalah dia jadi 0.2 selepas 30 kali entry. Ada trade, dia untung naik. Okey, kita pakai je dia. Tapi kalau dia naik, dia turun jadi 0.1. 0.1, that moment, the moment dia hit 0.1, ada turunkan 0.01 lot. Lepas tu dia naik balik 0.2, trade balik macam biasa. Dia turun balik, kita trade 0.01 lot. Boleh? Kita sentiasa ada advantage. Akaun anda 100 juta ke, akaun anda 50 juta ke, akaun anda 5,000 ke, $300 ke, anda buat nanti. Anda ada unfair advantage. 0.0. Akaun berapa ribu kau trade 0.1 micro lot? Yes. Sebabnya kita nak establish dia punya R multiples. Faham tak? The moment anda pergi negatif, break even, anda ni bila ada trade, katalah anda tengah trade 0.1 lot dan maknanya puasa 30, tak, kita semak dia setiap kali untuk pertama saja bila kita tengah untuk kita tengah test sistem tu, masa tu yang kita buat 30. Boleh? Lepas tu dia positif, kita pakai lah trade biasa. Bila dia negatif, bila dia ni 0.1 lot. Bila kita katalah kita buat 30 lepas tu pakai sistem ni tak jadi. Dia pergi negatif. Lepas tu ada buat something kepada sistem anda, maksudnya itu sistem baru. Buat 30 balik. Boleh? Kalau anda jadi scalping, buat 20 hari. Buat 20 hari Anda EA buat 20 hari. Boleh simple. Simple dia benda dia kan. Maksudnya macam ni lah. Sama macam kita berniaga lah. Kalau anda berniaga, anda tengah rugi dan kecil kan, buang pekerja, tutup lampu. Berniaga tetap berniaga, tapi berniaga kecil, modal kos paling kecil. Untung balik, naik balik. Itu je, buka lampu lip-lap, cari pekerja baru. Itu dia. Sama dengan berniaga, buat benda berniaga, bukan berjudi. Sama, kalau anda berniaga, anda buat benda tu. Tapi bila trade, anda tak buat benda tu. Anda ingat, ini tekan-tekan. Jangan. Kalau anda fikir apa? Recovery, mengarut. Mengarut. Kalau ada orang cerita recovery tu tulis tu. Mengarut. Mengarut tak payah. Okey. Memang mengarut. Saya tak percaya langsung recovery tu. Anda nasib baik. Itu je. Okey. Kalau setakat tekan nak terus ni, anda sendiri boleh tekan akaun anda. Kadang-kadang ada orang buat tekan akaun anda. Dia pun tekan benda tak patut. Jadi, alhamdulillah selamat. Tak jadi, akaun hari tu dah tak dapat nak cover dan cek. Bila jadi, dia minta kita bayar pula. Apalah. Kita pun boleh buat kalau setakat tak lot. Okey. Jadi benda macam ni lah. Bila tengah tak cantik, bila dia poor, tak payah pakai dia.
Negatif 0.1. Kita tengah menggunakan sistem perniagaan yang rugi. Kenapa kita pakai? Tengok balik sistem kita, kita ubah 30 entry lagi. Ini selepas 30 entry ya. The moment kita ada kacau sistem kita, 30 entry. Tak kacau, dia biasa je. Boleh ya? Okey. Dengan ada cara ni, kita akan trade dengan kaedah konsisten dengan mengikut satu sistem yang sama. Tak ada risau market nak buat apa, Trump ke apa ke GBP ke apa, kita cuma percaya kepada sistem kita. Sistem kata ini dah masuk waktu untuk long, kita long lah. Dia ini untuk short, kita short lah. Kita tak ada kejar-kejar market. Kita tahu ujung bulan biasanya ini untung dia. Tak ada apa-apa, kita konsisten ikut je. Kita boleh sesuaikan sistem kita dengan goal kita. Kita nak banyak, kita tingkatkan portfolio. Kita nak sikit, kita kurangkan portfolio. Itu je. Kita boleh tahu performance kita sentiasa. Orang tanya, berapa? Macam mana kau trade sekarang? Okey, ini dia. Sentiasa ada rekod kita. Dan kita tak risau pasal entry. Kita tak risau pasal duit. Kita risau pasal ikut proses. Nak jaga disiplin kita. Itu je. Kita tak ada risau apa-apa. Apa ke Trump ke, apa ke Brexit ke apa. Sistem kita memang kata buy, kita buy lah. Sistem kita kata sell, kita sell lah. Apa, tak risau. Itu je. Dia rugi, banyak tu je rugi dia. Kita hari-hari cuba nak risau pasal market. Trade tak tutup mata. Tak lari daripada chart. Nak risau sentiasa. Kalau anda type A personality, tahu tak type A personality? Orang yang extrovert apa semua, bahaya tu. Sakit. Boleh sakit tu. Jangan. Buat something yang masuk akal lah. Ni cara kira position sizing anda. Berapa profit target anda punya portfolio tadi? Ni kita bagi tahu market tahu berapa kita nak sesuai dengan modal kita. Jangan modal kita 100, profit target 500. Itu dah buang cerita dia. Itu berjudi. Buat benda yang masuk akal lah. Profit target 100. Okey, modal 1000. Okey, 100. Berapa kali kita trade sebulan? Kalau anda scalping sebulan, anda scalping mungkin anda cuma letakkan 20 kat sini ataupun jalan robot. Letak 20. Jadi kita tahu setiap hari berapa nak letak dalam akaun berkenaan. Apa ekspektasi sistem anda? Dah lepas buat 30 kali, kita ada lebih daripada 0.1. Then baru pakai dia. Kita tahu berapa nak trade. Ni kalau akaun anda nak buat 1000. 10,000 maksudnya modal anda kena ada 10,000 dan anda target 11,000 dahulu. Katalah anda trade 100 kali intraday. Setiap hari trade 3 kali, 4 kali satu hari, dan anda trade intraday 100 kali. Expectation sistem anda 1A. Satu entry 10 kali. Ada untung $10. Ada untung, ada rugi. Tapi sekiranya selagi expectation sistem anda 1A, dia boleh buat 1,000 dengan 100 kali entry. Nampak? Secara puratanya. Dan bila sampai 11,000, kita pergi next pula 1,100 sebab akaun kita dah naik 10%. Naik, kirakan dia. Ini cara kita compound. Bukan je compound tengok sini je. Expectation tak tengok. Dah tahu negatif. Pakai juga. Habis lah. Bila turun, kita 0.1. Dia tak jadi, jangan pakai. Kita tengah tak jadi 0.01 lot. Ada ruak tak akaun kita? Mungkin 5 sen je ruak. Faham tak Kim? Maksudnya kita rugi 5 sen. Akaun 10,000. Tak ada rasa 1 sen. 10 sen je kita rugi. Bila kita tengok sistem kita tengok balik, kita dah break even, kita pergi 0.1 lot kan. Akaun 10,000 tadi, kita cek 0.1 lot micro, 10,000 tu tak semestinya dalam akaun. Itu adalah anda punya portfolio. Bukannya dalam akaun depo, bukan. Segala-galanya. Berapa modal perniagaan anda? Boleh? Faham tak apa saya cerita ni? Jadi kalau kita tengah profit target untuk apa yang kita nak bulan-bulan. Kalau anda punya ni adalah bulan-bulan, anda depend kepada cara perniagaan anda lah. Kalau anda seorang position trade, anda tak target bulan-bulan, anda target tahunan.
Sebabnya anda sebulan tu cuma 3-4 kali entry. Kalau anda trade intraday, itu baru bulan-bulan ataupun mingguan. Jadi apa target anda? Sesuai dengan modal sesuai dengan modal. Okey? Jadi kita kalau anda dah dia sistem anda pergi dekat 0.1 trade 0.01 lot micro, akaun 10,000. Rugi berapa? 8 sen. Dia naik balik 0.2, kita trade balik dia. Nampak? Itu je. Kita ada unfair advantage. Memang tak adil lah kepada market. Kita tak adil kepada market sekarang ni. Bukannya market tu tak adil kepada kita. Itu je kita dapat kontrol. Faham? Kita jaga benda ni. Benda ni lah yang ramai trader dia tak buat benda ni. Dia trade sama je. Akaun makin teruk, makin besar lot size. Ataupun kecil tapi dia ikut kepada ni. Dia ikut kepada equity. Tak. Dia kena tengok equity berapa nak buat dengan expectation. Kalau dia expectation turun 0.1, maksudnya akaun kita tengah break even. Jangan. Bukan rugi, dia buat duit lagi tapi amat sikit. Dia tak rugi tau. Dia tak ada. Hampir mustahil anda nak MC cara ni. Nampak tak? Bila 0.1, anda pergi 0.01 lot. Akaun ada $100. Bila dia positif balik, account trade macam biasa balik, naik balik. Itu je. Hampir mustahil. Kecuali anda memang jenis setiap entry tu loss lah. Itu mandi bunga. Pergi kucing, bukan kucing banyak belatan. Satu belatan anda ambil satu bunga. Cukup 7 belatan mandi bunga. Memang tak kena lah. Jadi try buat benda ni. Kalau ada trade 10 kali, ada swing, kan? Ataupun ada short term swing, anda akan tinggikan berdasarkan target yang ini. Itu dia. Okay? Kalau anda ni bergantung pada anda makin baik, bagus anda trade, makin besarlah position sizing anda. Dia kepada prestasi. Anda tengah trade cantik, trade besar. Anda tengah trade tak trade. Bukannya trade cantik tak cantik, 2-3 entry. Sekarang ni apa yang jadi? Ada trade 10 kali. Satu je cantik account double. Lepas tu anda besarkan entry anda. Yang satu je tak jadi. Yang jadi. Yang lagi 9 tak jadi. Lepas tu kita ingat, kita dah hebat. Account dah besar. Tak. Tunggu masa je kalau baca tu. Tunggu masa, apa nasib tak baik, habis. Berapa kali yang kita compound kena kepada macam tu? Betul tak? Aminul, ingat kita ada unfair advantage. Ini benda yang kita dapat kawal dalam trading kita. Berapa banyak anda trade. Masalah kita tak nampak benda ni. Kita nampak apa? Profit, nampak berapa duit dalam account. Ingat buat benda ni. Bila anda tak cantik 0.1 lot balik, pergi 0.01 micro. Kalau AMC juga saya tak tahulah. Sebabnya akaun kita tak luak. Nampak? Dia tetap buat duit. 0.1 tu masih $10 jadi $10 kan. Tetap naik. Tapi bila dia sampai 0.1, kita letak 0.1 lot. Dia pergi negatif 0.1, berhenti pakai teknik tu dulu. Masa tu market tak kena dengan dia. Pakai teknik lain. Try balik 30. Sebab itulah kita sentiasa ada 3-4 teknik berjalan sekali. Dekat anda punya akaun lain, dekat anda punya demo, itu dia. Compounding interest. I masih tak faham macam mana trade during drawdown and profit. Terence, it's not about drawdown and profit only. It's about expectancy. Ni, have you ever recorded this one, Terence? Ada pernah rekod ni tak, Terence? Your entry. Kalau tak buat ni, sorry, ada tak dapat cara dia. Terence, ni, setiap entry you record the entry, the R dia, the R multiples dia. Boleh? If you don't record this, you don't know your system. You cuma tengok duit. Selagi you tengok duit, itulah cerita penyakit biasalah. Dah tak nak dah buat, anda buat lagi. Tak nak buat, anda buat lagi. Itu judi. 1R, kalau kat sini 1R dia not win. Macam ni, apa? We are talking about risk reward here. We are looking at our performance from the risk that we take.
if we hit one risk, one risk that we take as it might be $10, it might be $5, it might be 10 cents, it might be $10,000. That's one risk. We want to calculate how much the risk appropriate for our account. We establish first 0.01 micro lot. That's why we are trading the account that is 0.01 lot, micro. Then that is one risk that we take. How many pip, whatever pip are, we are looking at the R there. We want to know with this kind of risk, how much can we take? How much can we make? So 1R kat situ adalah kalau kita tengok ni untung. When I put negative, itu kena stop loss. Stop loss is always 1R. It cannot be bigger than 1R. Okay? Satu trade same R saja, 30 pip tak kira drawdown and profit tak dapat. Cara tu Terence. I don't believe in putting everything dengan 30 pip. No. I don't believe in that way because market type is different. Sometimes market is volatile, sometimes market is senyap. Anda letak semua stop loss 30 pip. No. That's not the correct way of looking. So, negative 0.5 if your entry is 30 pip stop loss, then we cut loss 15 pip, we cut, that is negative 0.5. Ni contoh dia, dalam ni, that is 0.5, negative 0.5. Itu what we want to know with what is the performance. We want to know the actual performance with looking at risk. Boleh rekodkan anda punya trading, jangan tengok duit, jangan tengok ni, tengok risk. You put it as risk. Saya nak tanya cara nak grading tu bang, lepas 30 entry tak faham. Grading macam ni, nak grading tengok berapa total R anda, lepas tu tengok total R anda, bagikan dengan berapa kali anda trade, dapatlah ni 0.9 ni. Boleh. Dia bukannya lepas 30 entry, dia dibuat setiap kali, setiap kali. Setiap kali. Sebab saya kata 30 tadi untuk sistem. Ini benda yang dibuat setiap kali. Faham? Faham? Dia setiap kali. Jadi sini 8 kali trade kita dah dapat 7.2 daripada R yang kita ambil. Daripada satu risk yang kita ambil, total dia 7.2 R. Ni kat sini total dia. The whole thing total. Ni nampak ni. Total naik, turun naik. Jadi sistem kita ni 7.2 R. 8 kali trade. Maksudnya 7.2 bagi 8. Satu position purata dia 0.9 R. Okay. So saya summarize macam ni. Kalau kena stop loss negatif 1R. Yes. Biasanya saya set 2 kali ganda 1R. Saya for reward. So kalau hit TP means 2R. Yes. Yang ni. This one. Ada dia punya contoh kat sini, Faham? Okay. Okey, rekodkanlah semua trading anda, semua entry anda, rekodkan. Kalau anda guna robot, kalau anda guna scalping, satu hari punya transaction tu berapa jumlah dia. Tak kisah berapa kali anda entry, sebab kalau scalping dengan ni anda kepada setup yang lebih ni. Kalau robot pun sama, kalau banyak peluang entry dia enter. Jadi anda akan kira dia sebagai satu hari. Jadi kepada modal, kepada duit dalam tu. Okey. Ramai tak tahu lagi ni. Orang tak tanya, tanyalah soalan. Tak tanya macam mana saya tak tahu apa yang orang tak faham. Tanya soalan. Dalam grup pun ada. Nota dia panjang dalam grup. Cuba try type dalam grup tu position sizing ataupun R multiples. Ada saya buat nota panjang. Panjang dalam tu. Baca dia. Okey. Grading kan. Ekspektasi 7.2 ni dari figure mana? Ni 7.2, ini semua dicampur. Semua result dicampur. Dapatlah 7.2. Ini total ni. Ini 1R kan.
Second ni, 1A tolak negatif 0.5 jadi 0.5. Second, the third entry kita dapat 2A, 0.5 tambah 2. 2A ni total. 7.2. The whole result ni 7.2. 7.2 kita trade 8 kali. 7.2 bagi 8 dapatlah 0.9. Kalau anda letak 10 kali entry, 7.2 bagi 10. Jadi kita tahu satu entry berapa. Berapa dia punya ni, itu je. Bang, kalau dapat atas 1.7 merepek. Setakat ini baru je. Jalankan setahun, 2 tahun dulu. Tapi kalau dapat 1.7, okey lah. Tapi secara jangka panjangnya tak ada. Saya bagi tahu awal lah. Secara jangka panjang. Biasanya mula-mula okey lah. Mungkin market tengah kena. Dan kalau dapat tinggi, bagus lah. Jadi, dia sistem yang saya nampak bila dah jalan 3 tahun. Setakat ini tak ada lagi lah yang tinggi-tinggi macam tu. Kalau mungkin baru buat dia sebulan 2 bulan nampak lah tengah cantik. Dah jalan setahun 2 tahun, tu biasanya. Okey. Yang pentingnya kita tahu main duit. Itulah cara main duit. Bila tak cantik turun. Bila cantik naik. Kita punya advantage pada market, kita kawal duit. Ini kita biar market main duit kita. Itulah habis. Kita kawal duit kita. Lepas itulah orang yang tak pakai stop loss ni, orang yang biarkan market main duit dia. Kita kawal duit kita. Itu dia. Jangan biar market tu kawal duit kita. Kita bagi tahu market, aku bagi kau ni je. Kau bagi aku berapa? Kalau kau tak cantik, aku turunkan 0.1 lot. Sistem kita je. Kita lawan market. Itu je benda yang kita dapat kawal. Lepas tu kita tak letak stop loss. Kita buang kita punya advantage tu. Orang tengok stop loss sebagai benda negatif. Tak. Saya tengok stop loss sebagai benda yang penting. Tanpa stop loss itu bukan trading. Tak ada sistem. Itu je. Okay. Baca. Lepas tu yang $10 tadi, $5, $10 atau whatever position sizing, letakkan dalam calculator ni. Letakkan calculator anda, letakkan risk percentage, berapa persen? 100%. Lepas tu berapa size stop loss anda? Tengok size stop loss. Kalau nak letak stop loss, kirakan betul-betul. Letak apa pair, calculate. Keluarlah lot size dekat sini. Buat benda nyata lah. Okay. Bagikan akaun anda. Saya gunakan kaedah ni. Cara XM. Saya gunakan kaedah ini. Sistem satu, sistem dua. Jadi mana-mana sistem yang tengah negatif, yang tengah break even, saya stop dia. Saya ada satu lagi akaun yang saya jalankan demo tau. Jadi jalan demo, saya trade ataupun pakai robot pun tak salah. Yang penting kita mengurus. Bila yang ini tak cantik, ini lagi cantik, saya keluar. Saya tukarkan portfolio dia. Yang penting buat duit kan. Itu dia. Jadi kalau kita pakai benda yang tengah tak buat duit, buat apa? Rugilah kita. Kalau dia break even, jangan pakai dia. Letak 0.1 lot balik. Trade dia kat sini tapi 0.1 lot. Dia negatif, keluarkan. Away. Masuk teknik lain. Boleh? Yang kita belajar berapa ratus teknik anda pakai. Inilah cara dia. Ini masa dia. Boleh? Ketahui performance dia. Itu je. Okay? Jadi, make sure anda tahu market type identification. Dalam ni, saya dah tulis semua ni. Belakang ni saya nak tunjukkan. Teknik. A few techniques. Teknik gunakan something. Kalau anda tak ada teknik lagi, gunakan something yang simple. Tapi utamakan kepada market type ni dahulu. Trade the transition. Bila ada perubahan market type tu, masa itulah anda cari peluang untuk trade apabila price is doing something. Jangan trade price tak ada buat apa-apa. Okay? Dan gunakan. Dalam ni saya kongsikan satu. Berapa ni? 2. Berapa banyak teknik? 3. 4. Ada 4 teknik dalam ni. Gunakan. Kalau tak ada teknik. Kalau anda dah ada teknik, pakai dia. I tak ada timing cut.
cuma menang 2A atau 1A kalah. Try buat macam ni. What is the expectancy of your system now? Adakah berkesan tak? Per entry tak ada 0.6A sebagai contoh. Ada, okey. Not that, Terence. It's everything. It's every single transaction that you make. What is the average? Kalau dia average 0.6A, is good. That is good. 0.6A. Maksudnya you put $10, you win $6. That is 60%. Kalau anda buat projek, kalau anda keluar $1 juta, biasa dapat berapa untung, Terence? Kalau keluar $1 juta, kalau kita ada projek, berapa untung biasa? 10%, 20%, betul tak? 30%, 40%, biasa kan? 5%. Ini kita dapat $10 cost, anda dapat $6, 60%. Faham? Don't look at it in terms of dollar, look at it in terms of percentage. Dan kalau kita ada something yang konsisten, kita ada expectancy system yang cantik, then kita tahu untuk buat duit banyak, kita kena besarkan modal. Then position size. Tapi tengok kepada kita punya ni, kita punya expectancy, ya. Faham, Terence? It's all about mathematics only. We are following one system, kita percaya the system tu. Itu je. Ni lama je, berjauh banyak. Sekejap, tekan belakang ni balik. Yang penting benda ni. Jauh pula. Yang penting benda ni. Nampak ni? Yang penting pengiraan ini. You have to have a record of your trading ni. Boleh Inilah rahsia dia. You can make what? 0.6. Ni semua ni bagi dengan berapa kali kita entry. Every transaction. Kalau anda scalping ataupun anda pakai robot, every day, end of the day, bila tutup time limit cukup, jalankan dia. Kalau anda trade intraday kan, tapi tak ada timing cut, okey, tak apa. Itu short term swing, tak asalkan stop loss ada, TP ada. Then you kira bila setiap kali tutup position, rekodkan dia. Then you know what is your actual performance. You know what is the actual performance for your system all the time. When you are not doing well, kurangkan cost. You are doing well, naikkan cost. Yeah? You are doing well, you are doing good, then you are trading kita trade macam biasa. You are doing well, trade lebih. Ni. Kepada cara kiraan ni. Ini dia. Itu je. All the time you are only managing. Kalau if you can think of cara itu, masa itulah barulah kita bercakap mengenai buat duit dalam trading ni. That is the time when you actually buat duit dalam trading. Jadi dalam trading ni, investlah dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Buat yang saya tunjukkan tadi, nothing to do. Sistem teknik anda, tak ada teknik dalam tu tadi ada. Lepas ni saya update sikit yang depan tadi, saya tak tukar lagi yang website tadi. Jadi bagi siapa yang ni, kita dah boleh register dekat XM punya website. Tadi kita ada masalah sikit dengan website kita, jadi tak dapat nak register untuk ni tadi, link tak jalan. Sekarang ni dah dapat untuk webinar punya ni, dah boleh register. Jadi esok kita tak ada webinar. Besok kita bercuti, dan kita akan sambung balik pada hari Rabu. Rabu seperti biasa. Dan hujung minggu ni jangan lupa, bagi siapa yang berada dekat KL, Lembah Kelang, datang kelas Terence. See me on Saturday, not Sunday. Sunday kita belajar fundamental, technical, semua tu tak penting. You know already how to trade. Yang penting adalah Saturday, kelas Sabtu tu. Kalau datang Sabtu, hari Ahad tak datang tak apa. Sabtu tu penting. Sabtu tu kita belajar pasal position sizing model. We talk about that one. If you, siapa-siapa ada account, anda buatkan account anda pada hari Sabtu tu. Okay? Kat Sabah ada kelas kita. Tapi saya untuk tahun ni dah habis untuk Sabah. Tahun depan baru saya. Helmi ada kat Sabah. Datang kelas.
Sabtu tu ada makan-makan. Sabtu ni kita ada makan-makan. Saya sponsor sate. Mana Sam? Sam lama tak nampak. Okey, kita ada kelas kita. Jadi Sabtu ni, Sabtu Ahad ni saya ada dekat Ara Damansara. Helmi ada dekat Penang ya. Datang. Disember depan, ni kelas-kelas kita. Helmi kat Sabah. Saya dekat Johor. Dan seterusnya kat ujung ni saya sekali lagi ke Penang ya. Helmi kat Ara Damansara. Dan mana lagi? Saya ke KL balik, Helmi dekat Johor. Okey. Datang makan buat apa? Beli tiket bas. Dah faham dah kan? Kat Din Maju. Dah Din Maju kan? Oh, rugi orang lain kan. Lapar balik. Ni, Penang nanti kan? Dia datang lagi ya. Kita Jumaat tu kita sesi Din Maju. Petang pukul 4.30. Jumaat ni. Reserve awal ni. 8-9 saya ke Penang lagi ya. Kita ada sesi belajar option. Belajar option benda ya. Dah jumpa makanan semua tinggal. Okey. Jadi itu saja untuk webinar kita. Selamat bercuti kepada semua. Kalau anda travelling besok, hati-hatilah. Biasanya jalan kalau belah Selanjung ni kita jam lah. Rip, hari Johor nanti Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi hari Rabu. Jadi esok kita ada webinar. Daftar awal, takutnya jadi macam tadi ya. Saya pun tak sempat daftar. Takut juga tadi tak dapat daftar awal kita punya webinar ni. Daftar dia setiap webinar tu kena daftar asing ya. Jadi daftar awal Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi Rahim, Arif, Azlan, Terence, Aminul, jumpa lagi. Sudin, thanks ya. Jumpa lagi ya. Esok ke Penang sampai Rabu. Baik-baik. Okey.